عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat nanti insya-Allah. Pada hari yang mulia ini mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Kukuhkan ikatan perkahwinan, elakkan perceraian. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkahwinan merupakan suatu ibadah dalam Islam. Ia juga merupakan satu ikatan perjanjian yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang lelaki yakni suami dan seorang perempuan yakni isteri. Al-Quran ada menggambarkan betapa kuatnya ikatan antara suami dan isteri yang sangat rapat dan mesra, seperti pakaian yang dapat memelihara si pemakainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Keperluan suami atau isteri kepada pasangannya adalah sama seperti keperluan mereka kepada pakaian. Oleh itu, ayat ini mengumpamakan suami atau isteri sebagai pakaian bagi pasangan masing-masing kerana mereka saling melindungi antara satu sama lain. Sekiranya fungsi pakaian adalah bagi menutup keaiban tubuh badan dan menjaga daripada sebarang kemudaratan, suami atau isteri pula akan menjaga kemuliaan pasangannya, memelihara kehormatan dan dapat memberikan ketenteraman. Akhirnya akan lahirlah ketenangan dan kebahagiaan buat mereka. Perkahwinan dan hidup berkeluarga juga dapat membantu seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan beragama. Ianya amat dituntut dalam Islam dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah termasuk daripada sunnahku. Sesiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Rawahul Ibnu Majah. Antara tujuan yang disyariatkan perkahwinan adalah bagi melatih kesabaran, menjaga kehormatan manusia, kesucian zuriat, keturunan yang mulia dan mewujudkan kasih sayang dan tanggungjawab dalam rumah tangga yang dibina. Maka dengan ini akan terhasillah ketenteraman jiwa dan perasaan kasih sayang antara dua keluarga meliputi ibu bapa, saudara mara hinggalah kepada anak-anak. Namun begitu, ada kalanya ketenangan,
kemesraan dan perasaan kasih sayang yang telah dibina tidak berkekalan dan berakhirnya sebuah ikatan perkahwinan. Keadaan ini terjadi akibat daripada beberapa faktor. Antaranya adalah masalah komunikasi antara pasangan, pengabaian nafkah, pengabaian perasaan pasangan, pengabaian agama serta wujudnya pihak ketiga. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan suami isteri berbeza-beza daripada sudut sikap, kegembiraan dan cara berfikir. Sebagai hamba-Nya yang matang, kita hendaklah berusaha untuk menyuaikan diri dan meraihkan perbezaan antara pasangan masing-masing. Wujudkan suasana berkomunikasi secara harmoni sesama pasangan dengan berbincang secara baik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Dapatkan nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman, seperti pegawai khidmat nasihat di pejabat agama sekiranya timbul kekesusitan. Buanglah sikap ego, pentingkan diri dan sikap suka menyalahkan di antara satu sama lain. Di samping itu, elakkan diri daripada menggunakan kata-kata kesat sesama pasangan. Amalkan menegur secara berhikmah dan jagalah perasaan sesama pasangan. Di samping itu, bagi mengukuhkan lagi ikatan perkahwinan, para suami hendaklah cakna dengan kewajipan yang perlu dilunaskan. Pemberian nafkah oleh suami kepada keluarganya adalah wajib. Keengganan para suami untuk menunaikan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah merupakan satu dosa. Pemberian nafkah ini juga diumpamakan sebagai sedekah yang wajib yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka perkara itu menjadi sedekah baginya. Kehadiran orang ketiga dalam perhubungan suami isteri juga boleh membawa kepada konflik sehingga berlakunya perceraian. Islam amat melarang keras tindakan seseorang yang merosakkan hubungan antara seorang isteri dengan suaminya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan tahbib, yakni tipu daya terhadap isteri seseorang atau terhadap hamba orang itu miliki, maka dia bukan daripada kalangan kami. Takhbib ini merujuk kepada perbuatan orang ketiga yang merosakkan atau mengeruhkan hubungan seorang isteri dengan suaminya sehingga sampai ke peringkat boleh menyebabkan perceraian. Para ulama berpendapat bahawa perbuatan takhbib ini adalah haram dan merupakan suatu dosa besar. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengiktiraf orang yang ketiga ini sebagai umatnya. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam kehidupan berumah tangga, kita harus menerima hakikat bahawa akan terdapat kekurangan dan kelemahan dalam diri pasangan masing-masing. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah lekang daripada melakukan kesalahan. Seorang suami di dalam sesebuah keluarga seharusnya menjadi pelengkap atas kelemahan dan kekurangan isteri. Begitulah juga sebaliknya buat para isteri. Ingatlah, di sebalik kekurangan pasangan kita terdapat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan tanpa kita sedari. Oleh itu amatlah tidak berpatutan jika ditularkan melalui media sosial tentang keburukan, kekurangan dan keaiban pasangan, kerana ini jelas menyalahi hukum syarak dan akhlak Islam. Sejak kebelakangan ini sering ditular di dada-dada akhbar dan media sosial isu perceraian yang melibatkan personaliti terkenal di kalangan masyarakat. Penularan berita yang meluas mengenai perceraian ini memperlihatkan media tidak menghormati privasi dan kehidupan peribadi mereka yang boleh memberi kesan negatif kepada pasangan yang terbabit. Perceraian bukanlah sesuatu yang harus digembar-gemburkan kerana ianya merupakan satu pengalaman yang sangat peribadi.
pahit dan menyakitkan. Media seharusnya berperanan dalam membina masyarakat yang positif dan sehat, bukan memburukkan keadaan. Media seharusnya menyampaikan berita yang berimbang dan tidak hanya membangkitkan kontroversi. Platform media adalah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan cara menangani perpisahan dengan baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pasangan perlu sentiasa bijak berhadapan dengan apa juga cabaran rumah tangga dan menanganinya dengan sabar, tenang dan positif. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untuk kamu. Untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kehidupan berumah tangga memerlukan kepada ilmu, iaitu dengan menambahkan ilmu, terutamanya ilmu komunikasi dan ilmu psikologi dalam rumah tangga, serta ilmu agama khususnya fiqh rumah tangga. Oleh itu tuntutlah ilmu dengan menghadiri kelas-kelas pengajian, terutama kelas-kelas agama, kuliah-kuliah di masjid, dan melalui pembacaan buku tentang tanggungjawab sebagai suami isteri. Bagi menghayati ajaran Islam sepenuhnya dalam kehidupan berumah tangga, boleh dimulakan dengan perkara-perkara asas seperti pemantapan akidah, mendirikan solat berjamaah sesama ahli keluarga, membaca dan mentadabbur Al-Quran bersama-sama ahli keluarga, tolong-menolong dalam melakukan rutin harian sesama pasangan, dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbing dan pimpinlah keluarga kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, agar bersama-sama mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, serta perkahwinan yang diimpikan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa perintah untuk berkahwin adalah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi menjaga umat Islam daripada terjebak melakukan dosa besar, iaitu perzinahan. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha untuk mengukuhkan ikatan perkahwinan dengan mengamalkan cara hidup Islam seluruhnya. Yang ketiga, pasangan suami isteri yang menghadapi konflik rumah tangga hendaklah merujuk kepada pejabat-pejabat agama dan janganlah luahkan perasaan dan kelemahan pasangan kepada individu yang tidak sepatutnya atau melalui media sosial, kecuali kepada individu-individu lain yang dibenarkan oleh hukum syarak sahaja. Yang keempat, setiap pasangan yang telah membuat keputusan terpaksa bercerai hendaklah bersabar ketika menunggu proses perceraian. Namun proses perceraian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa hendaklah lebih efisien dan tidak menzalimi pasangan. Yang kelima, umat Islam hendaklah banyakkan berdoa, memohon dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahi dengan mawaddah dan rahmah dalam kehidupan berumah tangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Shadaqallahul azim. Dan ia memperkenankan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, dan ia menambahi mereka dari limpah kurniaannya selain dari yang mereka pohonkan. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir, bagi mereka azab siksa yang seberat-beratnya. Surah Asy-Syura ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.